ialah takwa orang khawasul khawas. 3 peringkat takwa. Tetapi dalam ayat, dalam tafsiran di sini, ini adalah isyarat kepada takwa al-khawas. Takwa khawas ini maksudnya bila datang perintah, dia terus amalkan. Dia tahu itu adalah perintah Allah Ta'ala, dia jaga. Dia usaha, dia jaga, dan dia bersungguh-sungguh beramal dengan perintah tadi. Ini dikatakan taqwa al-khawas. Dan begitu juga dengan perkara yang dilarang, dia bersungguh-sungguh untuk mengelak diri daripada perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang ni semua perkara yang dilarang. Pada bukan 1, 2 tidak. Semua perkara-perkara yang dilarang, maka dia cuba menjauhkan dirinya. Jadi ini adalah takwa apa? Takwa al-khawas. Yang ketiga, yang keduanya ialah takwa awam. Takwa awam ini dia hanya takwa daripada syirik semata-mata. Jadi dia tidak menduakan Allah Ta'ala dan tidak syirik dengan Allah Ta'ala, tidak menyekutuai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini takwa awam. Yang lain-lain itu semua dia buat. Yang lain-lain semua dia buat. Yang haram pun dia buat, yang makruh pun dia buat, yang dilarang pun dia buat, yang disuruh ditinggalkan kadang-kadang. Jadi dia tak mengambil berat tentang awamir Allah dan tak rasa apa-apa, dan dia tak rasa bersalah kalau dia melanggar perintah Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita kata kamu sembah berhala, kamu sembah patung, dia marah kita. Kalau kita kata kamu ni orang syirik, orang kafir, dia akan marah kita. Kenapa? Dia kata aku percaya kepada Allah juga. Allah yang Maha Esa. Dia tidak ada syirik dalam hati dia, tapi amalan-amalan dia buat ikut suka dia. Yang haram pun dia buat, yang baik pun dia buat, yang disuruh pun dia buat begitu-begitu ya. Jadi ini takwa orang-orang awam. Dia hanya pelihara hatinya daripada syirik saja, tapi dari sudut amalan dia tidak tanduknya, maka dia tidak jaga perintah Allah dan tidak menghindari apa yang dilarang secara sepenuhnya. Takwa al-khawas tadi dia lain. Takwa al-khawas ini dia memang takut kepada Allah Ta'ala, maka dia tak pernah tinggal apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia tidak pernah melanggar larangan Allah Ta'ala, melakukan larangan Allah Ta'ala. Ini takwa al-khawas. Makamnya tinggi lagi lah. Jadi kita boleh ukur dengan diri kita, tengok kita ni takwa awam ke takwa al-khawas. Syirik tu memang tak ada lah dalam hati kita, tapi adakah amalan kita ini bertepatan dengan segala perintah Allah Ta'ala? Adapun kita ini menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita masih ada yang kekurangan tadi, bermakna kita di taraf takwa awam. Kita kena usaha lah supaya naik kepada takwa al-khawas. Dan satu laginya ialah takwa khawasul khawas.
Takwa khawasul khawas. Takwa khawasul khawas ini dia lebih tinggi daripada takwa khawas. Kerana orang yang takwa khawasul khawas ini hatinya sentiasa ingatkan Allah Ta'ala. Bila dia lupa Allah Ta'ala, maka dia rasa bersalah. Bila dia lupa mengingati Allah, maka dia anggap dirinya ghaflah, lalai, dan dia rasa berdosa. Jadi setiap masa dia ada zikrullah dalam hatinya. Kenapa Allah Ta'ala jadikan manusia ini untuk mengingatinya? Segala amalan-amalan yang baik pada diri manusia ini ialah untuk manusia ini mengingati Allah Ta'ala. Jadi orang khawasul khawas ini menganggap kalau kita ghaflah, kalau kita tak ingat Allah Ta'ala, kalau lupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dikira berdosa. Hati tak ada zikrullah dikira berdosa. Hati kita lalai, leka, itu dikira berdosa. Ini dikira sebagai taqwa khawasul khawas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini adalah sifat bagi al-muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat yang paling unggul bagi orang-orang yang bertakwa, dan ianya merupakan setinggi-tinggi sifat bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman dengan yang ghaib, bil ghaibi, dengan perkara yang ghaib, dan bima ghaba anhu, dengan apa yang ghaib daripada mereka itu, yang tidak nampak daripada mereka itu, daripada kebangkitan syurga dan neraka. Jadi orang yang mana dia rasa benda ghaib ini, dia rasa di depan mata dia. Dia rasa syurga di depan mata dia, kebangkitan di depan mata dia, kebangkitan hari kiamat di depan matanya, neraka di depan matanya, hari akhirat di depan matanya. Jadi ini adalah manusia yang paling tinggi sifatnya. Manusia yang paling tinggi sifat ialah benda-benda yang ghaib ini ada di depan mata dia. Maksudnya dia begitu yakin dan meyakini perkara yang ghaib ini seakan-akan ianya nampak dengan mata dia, dengan musyahadah dia. Dan perkara yang ghaib, perkara yang ghaib itu ada dua bahagian. Yang pertamanya apa yang ditunjuk atasnya oleh dalil akli, yang ditunjuk oleh dalil akli. Yang keduanya ialah dalil sam'i. Kita dengar lah, kita kata dalil sam'i.
Jadi dalil akli ini adalah umpama syurga, umpama neraka, malaikat, aras, kursi, luh, qalam, dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah dalil aqli ataupun dalil sam'i. Kita dengar daripada Al-Quran, dengar daripada wahyu. Dan yang satu lagi pula, dia tak ada dalil, tak ada dalil ni, tak ada alamatnya, tanda-tanda dia. Macam hari kiamat, Allah Ta'ala tak beritahu bila datangnya kiamat dan masa turunnya hujan. Ini tak dapat dikesan bilakah hujan itu akan turun. Yang kita dengar ramalan itu hanya ramalan sajalah, bukan tepat saja. Dan apa yang ada di dalam kandungan, dalam rahim ibu, semasa asal kejadian itu tak diketahui oleh manusia. Itu gaib juga. Ini dia tak ada dalil dan tak ada bukti. Macam mana kita nak faham dia? Jadi di antara sifat-sifat yang unggul bagi orang-orang yang bertakwa ini ialah mereka-mereka yang beriman dengan benda yang gaib, seakan-akan musyahadah. Ada sahabat yang mengatakan, seandainya didatangkan syurga ke neraka ke di hadapan kami, maka tidak lagi bertambah iman yang ada pada kami, kerana keyakinan kami dengan syurga dan neraka itu telah penuh lah, telah lengkap lah. Jadi kalau datang pun syurga neraka, iman tak bertambah lah. Ini tandanya iman dengan gaib. Tingginya para sahabat ini adalah di antara sebab-sebab mereka mencapai ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimuna as-salata, dan di antara sifat-sifat al-muttaqin itu ialah mereka